Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala telah pilih kami satu jemaah dari Malaysia untuk buat usaha agama di Austria selama lebih kurang 3 bulan. Jadi jemaah kami adalah untuk 4 bulan. Dan 1 bulan telah kami tashkil di Malaysia dan selebihnya bakinya adalah di Austria. Jadi kami telah buat usaha lebih kurang 2 bulan setengah. Dan baki lagi lebih kurang 2 minggu lebih. Jadi 1 minggu kami buat usaha di Frankfurt, Jerman. Jadi jemaah kami seramai 6 orang. Jadi saya dan kawan saya telah minta izin daripada Amir Jemaah untuk datang ke London untuk ziarah kawan di sini. Dan selepas tashkil di Frankfurt, jemaah kami akan ke Kuwait selama seminggu dan selepas itu akan kembali ke Malaysia pada 30 Julai. Dan dengan itu tamatlah jemaah kami selama 4 bulan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pilih kami untuk belajar buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha ini adalah usaha yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang telah dibuat oleh Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitu juga Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan usaha dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan, telah amkan hidayah untuk seluruh alam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri, Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri telah buat usaha di Mekah. Dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir umat, risau umat, sedih ke atas umat, dan fikir bagaimana setiap umat selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Daripada usaha yang bermula daripada satu, maka Allah Subhanahu wa taala telah amkan hidayah. Jadi usaha dakwah ini adalah usaha yang berterusan. Berterusan sehingga hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sediakan umat ini sebagai umat yang terbaik untuk memikul tanggungjawab kerja agama. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak lahirkan lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penutup segala Nabi-Nabi. Siapa saja yang mengaku sebagai Nabi, dilahirkan sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang yang palsu. Seorang yang membuat satu benda kepalsuan, atau kita panggil Nabi palsu. Dia ni seorang pendusta yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk jaga agama, Allah Subhanahu wa taala telah bagi tanggungjawab ini kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang Islam yang mengucap
kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah umat Nabi, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih dia sebagai pembantu usaha Nabi yang menyambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah dengan usaha ini Allah Subhanahu Wa Taala jaga agama ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala amkan hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan agama ini. Dan selagi agama ini ada wujud di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hancurkan dunia ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang mafhumnya tidak akan berlaku kiamat selagi ada walaupun seorang yang menyebut la ilaha illallah ataupun sekadar menyebut Allah, Allah. Jadi agama ni akan terjaga, akan terpelihara apabila umat ini bangkit, bangun untuk buat usaha agama, untuk buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita, bagi taufik kepada kita untuk kekal terus untuk buat usaha agama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun untuk buat usaha. Dan supaya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan sedar tanggungjawab dia sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya mereka tahu apakah kerja yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, iaitu tanggungjawab untuk buat usaha agama, untuk ambil fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerisauan dan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir Nabi adalah fikir kita, kesedihan Nabi adalah kesedihan kita, kerisauan Nabi adalah kerisauan kita. Maka selama ini kita tidak merasai ataupun tidak menganggap kerja ini sebagai kerja Nabi, kerja kita, kerja agama ni sebagai kerja kita, maka kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita istighfar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berazam untuk terus buat usaha ini sehingga akhir hayat kita. Dan semoga Allah SWT jadikan kita ni asbab kebaikan, asbab hidayah untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerja agama ada kait rapat dengan madrasah-madrasah agama. Kerana pengasas bagi usaha agama, bagi usaha dakwah, ialah Maulana Ilyas yang lahir daripada madrasah. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, individu yang mula buat usaha agama, mula buat usaha dakwah, dan dia lahir daripada madrasah. Maka kerja dakwah sangat-sangat berkait rapat dengan madrasah agama. Jadi salah satu asbab untuk kekalkan agama juga adalah wujudnya madrasah-madrasah agama di seluruh alam. Jadi madrasah-madrasah agama, tempat-tempat pengajian agama adalah sebagai benteng yang kuat untuk agama ini. Daripada sinilah Allah Subhanahu Wa Taala gunakan mereka, ahli-ahli madrasah, ahli-ahli agama ini, sebagai pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada madrasah ini lahir individu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah membuat berbagai-bagai jasa untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala.
mereka Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk sebarkan agama melalui usaha dakwah ataupun melalui kerja-kerja agama, kerja-kerja yang berkaitan dengan agama. Jadi segala fitnah yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan mereka ini sebagai penghapus fitnah-fitnah ini. Fitnah-fitnah yang wujud di atas dunia ini. Fitnah-fitnah yang wujud atas dunia ini seperti wujudnya, lahirnya firqah-firqah yang sesat. Berbagai-bagai firqah yang sesat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah gunakan ulama, ahli madrasah, ahli agama ini sebagai pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, pembela agama Allah Subhanahu Wa Taala yang menentang segala firqah-firqah yang batil yang wujud di atas dunia ini. Maka kita sebagai kaum muslimin, orang-orang Islam, sangat perlu untuk bagi sokongan, bantuan terhadap madrasah-madrasah agama yang wujud di atas dunia ini. Supaya apa? Supaya kita ada juga sebahagian usaha kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling kurangnya ada bahagian kita untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu apa-apa bantuan daripada kita. Bahkan kitalah yang perlu dan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kita, gunakan tenaga kita, fikiran kita, gunakan kemahiran kita, penat lelah kita, peluh kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kemuliaan untuk kita. Jadi kita berazam, kita semua berazam sungguh-sungguh untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa juga, dengan tenaga kita, buah fikiran kita, dengan bantuan keuangan daripada kita, bantuan pemikiran daripada kita, dan apa saja usaha titik peluh kita untuk agama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada saya dan semua kaum muslimin untuk bagi tenaga dan jiwa, harta benda kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memajukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa, sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Message TV. This is your channel. This is your channel.